Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hari ini saya Muhammad Zaid Muhammad Fuad I18203-154 bersama sahabat saya Muhammad Aizat bin Muhammad Zahir I18203-171 akan membincangkan tentang tajuk sahabat ataupun sepupu kepada Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Abdullah ibn Abbas, yang lebih dikenali dengan gelaran Hibrul Ummah. Hibru ni orang kata apa? Doktor ataupun pembaikan ataupun doktor kepada ummah Muhammad Nabi SAW. Okey. Abdullah ibn Abbas di dalam bahasa Arab, Abdullah ibn Abbas dilahirkan pada tahun 619 Masihi dan wafat pada tahun 687 Masihi. Kalau dalam tarikh hijrahnya, lahir sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah, dan wafat pada tahun 68 hijrah. Abdullah ibn Abbas juga sepupu kepada Nabi Muhammad SAW, yang dilahirkan sebagai anak kepada bapa saudara baginda Abbas bin Abdul Muttalib serta isterinya Lubabah binti Harith. Beliau juga merupakan ulama dalam bidang pemahaman Al-Quran. Abdullah ibn Abbas ini juga lubuk kemuliaan umat Muhammad SAW. Dari lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah, Rasulullah SAW juga adalah antara yang menyambut kelahirannya. Baginda Nabi SAW orang yang pertama yang melakukan tahnik kepadanya. Daripada kecil lagi air liurnya sudah bercampurlah dengan air liur mulia Rasulullah SAW. Dan itulah jua benda pertama yang masuk ke dalam mulut Abdullah ibn Abbas. Sejak memayis lagi, beliau menjadi pembantu pribadi Rasulullah SAW. Jika Rasulullah mahu berwudu, beliaulah yang akan bawakan bekas air untuk baginda. Jikalau Rasulullah SAW mahu solat, beliau akan berdiri di belakang baginda untuk solat bersama, untuk solat berjemaah bersama. Jika Rasulullah mahu bermusafir, beliaulah jua yang menunggang di belakang baginda, menemani baginda ke mana sahaja yang Nabi Muhammad SAW ingin pergi, rapat ke mana sahaja, ibarat kata apa, ibarat bayang-bayang menemani tuannya. Seterusnya, perguruan beliau ataupun Abdullah ibn Abbas ini merupakan seorang Rabbani kepada umat baginda SAW. Beliau merupakan orang yang paling mengetahui Al-Quran serta takwil ayat-ayat Al-Quran. Beliau mampu menyelami dan mengetahui tujuan serta rahsia yang terkandung di dalam Al-Quran. Abdullah bin Abbas ini juga telah mempelajari dan menghafal 1660 hadis baginda SAW. Hadis-hadis tersebut telah dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, dalam kitab sahihai mereka. Boleh saya tambah sikit gelaran kepada Abdullah bin Abbas ni. Yang pertama, lebih dikenali dengan Hibrul Ummah. Abdullah bin Abbas ni lahir di Mekah, iaitu tanah Hijaz, dan wafat di Taif, itu semenanjung Arab. Juga dikenali sebagai Bahrul Ummah, iaitu orang yang etnik laut orang Arab. Dia juga pakar dalam tafsir dengan minat yang mendalam di dalam ilmu Al-Quran dan Sunnah, hadis dan tafsir. Pasangannya ataupun isterinya bernama Zahra binti Mishrah. Anak laki-lakinya yang pertama Al-Abbas, yang kedua Ali, yang ketiga Muhammad, yang keempat Ubaidullah,
Dan yang kelima Al-Fadl dan Sa'ad. Anak perempuannya dinamakan sempena nama emaknya ataupun ibunya, iaitu Lubabah. Bapa kepada Abdullah bin Abbas ialah Abbas bin Abdul Muttalib. Ibunya atau emaknya adalah Lubabah binti Haris. Saya tambah sikit, beliau hidup ataupun Abdullah bin Abbas ini hidup hingga ke usia 71 tahun. Ketika meninggal dunia, beliau disembahyangkan oleh anak Sayyidina Ali Muhammad bin Hanafiyah yang bernama Muhammad bin Hanafiyah, dan jenazahnya juga diuruskan oleh sakibaki sahabat yang masih hidup serta para tabi'in besar yang ketika itu, ketika pengkebumian pemakaman Abdullah bin Abbas ini, terdengar satu suara yang dibacakan oleh sahabat-sahabat akan firman Allah Ta'ala, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau redha dan diredai Tuhan. Maka maksudlah engkau dalam kumpulan-kumpulan hamba-Ku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurga. Kalau dalam Al-Qurannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu alam. Dan selepas ini akan disambung tentang kedudukan keilmuan Abdullah bin Abbas ni oleh sahabat saya Muhammad Aizat bin Muhammad Zahir. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Muhammad Zahir, bernombor metrik I18203-171. InsyaAllah saya akan teruskan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu masih lagi membincangkan tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abbas. Saya akan bincangkan tentang kedudukan keilmuan Abdullah ibn Abbas. Dalam usia muda, Ibnu Abbas telah mendapatkan tempat yang istimewa di kalangan para sahabat dari segi mengingati ilmu dan ketajaman pemahamannya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas sendiri dijelaskan, Nabi SAW pernah berdoa, "Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah." Mana Al-Khatan juga menghuraikan sebuah kisah Ibnu Abbas yang mendapat doa langsung dari Rasulullah SAW. Dia mengambil daripada Mu'jam Al-Baghawi dan lainnya dari Umar bin Al-Khattab. Beliau mendekati Ibnu Abbas dan berkata, "Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW mendoakanmu, lalu membelai kepalamu, meludahi mulutmu dan berdoa, Ya Allah, berilah ia pemahaman yang hebat dalam urusan agama dan ajarkanlah kepadanya takwil." Kemudian selain mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW, Ibnu Abbas juga termasuk salah satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Di antaranya urutan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis: Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Jabir, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga tercatat 1660 hadis yang diriwayatkan daripada Nabi. Okey, seterusnya kita akan lihat sebuah kisah antara Umar dan juga Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, orang-orang Muhajirin pernah mendapati bahawa Umar lebih memuliakan Ibnu Abbas daripada mereka. Umar berkata, "Pada hari ini akan aku tunjukkan betapa mulianya kedudukannya yang tidak kalian ketahui." Umar kemudian bertanya kepada orang-orang Muhajirin tentang tafsir surah An-Nasr. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Idza jaa nasrullahi wal fath
Maksudnya, dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian sebahagian daripada mereka lalu berkata, maksudnya Allah menyuruh nabinya apabila melihat orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, maka beliau hendaknya memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya. Lalu Umar berkata, wahai Ibnu Abbas, jelaskan. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Allah memberitahu kepada beliau, bilakah beliau akan meninggal, atau itu merupakan salah satu tanda kematianmu, maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya. Lalu Umar bin Al-Khattab membenarkan penafsiran Ibnu Abbas. Baik, dari segi bidang penafsiran Ibnu Abbas, dalam bidang tafsir Ibnu Abbas merupakan peletak dasar dari teori penafsiran yang banyak, mengilhami model-model penafsiran era berikutnya. Pemikirannya diyakini sebagai salah satu model penafsiran yang paling baik bagi kalangan mufassir bil ma'sur maupun kalangan mufassir bil ar-ra'i. Bahkan secara tradisional, beliau juga dipercayai sebagai salah seorang tokoh yang telah berhasil menanamkan embrio hermeneutika Al-Quran. Atas dasar keilmuan Ibnu Abbas yang dikenal dengan sebutan turjuman Al-Quran, sampai Umar bin Al-Khattab sendiri sangat menghormati dan mempercayai tafsir-tafsirnya Abu Tahir Muhammad bin Yaqub Al-Fairuz-Zabadi Al-Syafi'i, yakni menghimpunkan sebuah tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Kitab ini telah dicetak ulang beberapa kali di Mesir dengan judul Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas. Kemudian pada beberapa bahagian tafsirnya, Ignaz Goldziher dalam bukunya Al-Mazahir Al-Islamiyah fi Tafsir Al-Quran menyebutkan bahawa Ibnu Abbas terkadang mengutip keterangan-keterangan dari ahli kitab yang dianggapnya memiliki kesesuaian antara Al-Quran dan juga Injil. Namun perbahasan ini agak terhad. Kemudian Muhammad Hussein Az-Zahabi dalam At-Tafsir wa Al-Mufassirun berpendapat bahawa Ibnu Abbas sama seperti sahabat-sahabat yang lain tidak akan bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi yang telah memeluk Islam tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah akidah, hal-hal prinsip dalam agama atau cabang-cabangnya. Dan beliau hanya menerima beberapa keterangan tentang kisah-kisah orang yang terdahulu yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Jadi sedikit sebanyak tentang kedudukan keilmuan Abdullah Ibnu Abbas, iaitu merupakan sahabat Nabi. Jadi setakat itu daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.